Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki tadabbur suratul Mulk, surah yang baru setelah kita selesai membincangkan tadabbur surah Al-Insan. Nota insya-Allah saya akan beri pada pagi Jumaat, insya-Allah. Beri saya sedikit waktu untuk saya menambah baik nota yang sedia ada. Sebenarnya nota Al-Mulk dah ada, tapi saya guna yang agak lama. Saya perlu membuat penyesuaian dengan waktu dan juga yang mengikuti sesi tadabbur. InsyaAllah pagi Jumaat saya usaha untuk membawanya. Jadi janganlah gusar, jangan bersedih, insyaAllah. Nota soft copy juga saya akan bagi pada Khamis malam Jumaat, insyaAllah, bagi saya sikit waktu. Baik, pagi ini kita belajar terlebih dahulu latar belakang suratul Mulk. Seperti pendekatan kita sebelum ini, sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama, kita belajar dulu latar belakang dia. Okay, suratul Mulk di dalam Al-Quran ia berada pada surah yang ke-67. Surah Al-Mulk, sebelum jumpa suratul Mulk, tuan-tuan akan jumpa terlebih dahulu surah At-Tahrim. Yang mana surah At-Tahrim ni merupakan surah yang terakhir berada pada juzuk yang ke-28. Ini bermakna suratul Mulk berada pada juzuk yang ke-29. Selepas suratul Mulk, tuan-tuan, kita semua akan menjumpai surah Al-Qalam. Maknanya suratul Mulk berada di tengah-tengah di antara surah At-Tahrim dan juga surah Al-Qalam. Ayat suratul Mulk sama macam suratul Sajadah, 30 ayat. Dikatakan mengikut kajian Tafsir Al-Misbah, suratul Mulk, surah yang Allah turunkan, merupakan surah yang ke-76, dan ia turun selepas Allah menurunkan surah Al-Mu'minun. Maknanya turun dulu suratul Mu'minun, baru Allah menurunkan suratul Mulk. Tetapi suratul Mulk turun dulu, baru turun surah Al-Haqqah. Ini kajian para ulama tentang susunan penurunan Al-Quranul Karim, surah-surah turun. Kalau kita merujuk kepada jumlah muka surat suratul Mulk, ada 2 sahaja. Dan kalau tuan-tuan nak cari suratul Mulk ni dalam mushaf, ia berada pada muka surat 562. Dan suratul Mulk, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, ia merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-29. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka juzuk yang ke-29, ada 11 surah kesemuanya. Okay, ada 11 surah yang membentuk juzuk yang ke-29. Jadi surah yang pertama yang mengetuai 11 surah dalam juzuk yang ke-29 adalah suratul Mulk.
Jadi kalau nak tahu 11 surah juzuk 29 ni ada dinyatakan dalam nota, nanti kita akan dapat. Antaranya ada suratul Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, sampailah kepada surah Al-Mursalat. Yang kita belajar sebelum ni Al-Insan adalah berada pada komposisi juzuk yang ke-29. Okey, jelas saudara perempuan rahimani wa rahimakumullah. Sebab itu para ulama ketika dia bahagikan juzuk tu, sebenarnya ada ilmu pada juzuk tu. Kita tahu juzuk je lah. Dah sampai juzuk berapa baca Quran? Dah juzuk 2. Kalau kita tanya juzuk 2 tu tentang apa, mungkin kita akan senyum, tak perlu kata apa-apalah. Maksudnya kita tak didedahkan tentang juzuk-juzuk ni tentang apa. Sebenarnya ada ilmu di sebalik pembahagian juzuk dan perjuzuk. Kalau tuan-tuan ada waktu malam selepas isyak, tuan-tuan boleh ikuti pengisian online yang saya mulakan dah 2 malam. Kita bincang tentang sinopsis 30 juzuk. Tuan-tuan boleh ikuti secara online. Saya akan bagi link nanti, tuan-tuan boleh ikut. Kita akan bincang sampai juzuk yang ke-30. Saya baru mula 2 malam, juzuk 1 dah selesai, malam tadi juzuk yang kedua. Jadi malam ni tuan-tuan ikut untuk kita belajar juzuk ketiga. Rakaman pun ada, tuan-tuan jangan bimbang. Supaya apabila kita baca Al-Quran, masuk pada juzuk, tuan-tuan dipandu oleh Allah dengan sesuatu maklumat. Jadi suratul Mulk ni dia berada pada juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29 pula, 11 surah itu menurut tafsir Al-Misbah, ia merupakan surah yang berstatus surah Makkiyah. Surah Makkiyah iaitu surah yang Allah turunkan sebelum hijrah. Jadi kalau ditanya 11 surah juzuk 29 surah apa? Kita kata dia Makkiyah sampai kepada surah Al-Mursalat, semuanya Makkiyah. Okey. Kalau tuan-tuan belajar juzuk 28 macam surah Tahrim tadi, dia bermula daripada surah Al-Mujadalah. Kalau juzuk 28 pula daripada surah Al-Mujadalah sampai kepada surah Tahrim, semuanya surah Madaniyah. Menarik susunan juzuk, tapi tak apa, pelan-pelan kita belajar, insya-Allah. Baik, jelas tentang suratul Mulk. Sebab itu suratul Mulk ini juga, kerana dia berada pada surah pertama juzuk 29, ada para ulama mengatakan ia adalah juzuk tabaraka. Pernah dengar orang kata juzuk amma? Orang kata juzuk amma. Juzuk amma tu juzuk yang ke-30. Kenapa dia panggil juzuk amma? Kerana surah yang mengetuai juzuk 30 adalah surah Amma Yatasaalun. Sebab tu dia panggil juzuk amma. Tapi kalau juzuk 29, nama lain dia panggil juzuk Tabaraka. So lepas ni kalau dikatakan juzuk Tabaraka, ia merujuk kepada juzuk yang ke-29. Kenapa dia panggil juzuk Tabaraka? Kerana surah yang pertama juzuk 29, depan ayatnya adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apabila kita dah mengetahui suratul Mulk itu adalah surah Makkiyah, maka ke surah-surah Makkiyah ini dia akan berkisarkan kepada 3 tema utama. Yang pertama, mesti dalam surah itu ada menceritakan tentang al-ilahiyat, menceritakan tentang ketuhanan, menceritakan tentang Allah.
Dan tema yang kedua, dia akan ada berkenaan dengan ar-risalah, cerita tentang kerasulan. Mesti dalam surah Makkiyah dia ada cerita tentang Rasul. Dan topik yang ketiga, dia ada menceritakan tentang hari kiamat. Okey, jelas tentang tiga tema ni. Siapa yang dah ikut suratul Kahfi, surah Yasin, surah As-Sajdah, suratul Insan, tuan-tuan dah berulang kali mendengar tiga tema ini bagi setiap surah-surah Makkiyah. Namun begitu, antara tiga tema ini, tema manakah yang lebih mendominasi? Maknanya ayat yang banyak menyebut tentang tema apa? Dia ada tiga tema ni, tapi tema mana yang lebih banyak? Suratul Mulk. Apabila merujuk kepada nama surah itu, Al-Mulk, kerajaan, pemerintahan, maka suratul Mulk lebih banyak menumpukan kepada ketuhanan. Maknanya suratul Mulk memberi tumpuan kepada menceritakan tentang siapa? Menceritakan tentang Allah yang Esa. Okey. Saya tunjukkan contoh ayat dalam suratul Mulk yang ada cerita tentang ketuhanan. Ayat pertama sekali kita dah jumpa dah ayat dia. Allah menyebutkan tentang dirinya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, jelas pada ayat pertama. Apabila kita buka ayat nombor 9 contohnya, kita akan jumpa Allah membincangkan tentang tema tentang Rasul. Contoh kita boleh baca pada ayat qalu bala qad ja'ana nadhir, sampai hujung ayat lah. Nanti kita akan tadabbur ayat ni. Dan apabila kita baca ayat nombor 6 contohnya, kita akan jumpa Allah menceritakan tentang hari kiamat. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Okey, kalau dah jelas, kita masuk kepada tujuan suratul Mulk. Tuan-tuan masih ingat lagi waktu kita belajar suratul Kahfi, apa tujuan suratul Kahfi? Waktu kita belajar suratul Yasin, apa tujuan surah Yasin? Apa tujuan surah As-Sajdah? Apa tujuan suratul Insan? Macam itulah kesemua 114 surah dalam Quran, ia akan ada satu tujuan dia yang utama. Sebab tu kalau tuan-tuan nak belajar mana-mana surah, cari dulu apa objektif utama surah itu. Tapi tujuan ni bukan saya buat, tuan-puan ya. Tujuan ini adalah yang dibuat kajian oleh para ulama. Maka para ulama seperti mana Al-Imamu Al-Biqai. Imamu Biqai ni setelah dia mengkaji 30 ayat suratul Mulk, dia pun keluarkanlah tujuan suratul Mulk adalah Allah hendak menyuruh kita ni supaya tunduk kepada dia, tunduk kepada Allah ini. Kenapa? Kerana Allah ini maha sempurna kekuasaannya. Maknanya keyword dia sebenarnya pada kekuasaan Allah. Sebab tu nama surah Al-Mulk kan, Mulk, kerajaan. Kalau tak ada kuasa, macam mana nak mempunyai kerajaan? Betul tak? Maka Al-Mulk, Allah cerita tentang kerajaan dia, dan dia maha berkuasa. Okey, kalau kita buka dalam kitab lain, contohnya dalam kitab Dilalatul Asma'il Suwaril Quran, ini tesis PhD ni di negara Arab. Tesis PhD ni
dia buat kajian tentang nama surah dan tema-tema. Masya Allah. Dalam kitab itu dikatakan tujuan suratul Mulk, Allah nak menjelaskan kepada kita kuasa pemerintahan yang ada pada Allah tu meliputi kerajaan di dunia dan kerajaan akhirat, semua di bawah kekuasaannya. Sama tak macam yang Al-Biqai tadi? Cuma yang ini dia perincikan lagi keluasan kerajaan Allah tu di dunia dan di hari akhirat. Okey, tuan-tuan kena jelas tujuan ni, sebab nanti waktu masuk pada ayat yang pertama sampai ke 30, tuan-tuan takkan lari daripada tujuan suratul Mulk. Satu lagi, kalau kita merujuk dalam kitab Awwalul Marrah Syekh Muhammad Adil Muhammad Khalil, dia kata suratul Mulk ini temanya tentang apa? Kuasa pemerintahan yang mutlak, yang sebenar-benarnya berada di bawah takbir Allah Azza wa Jalla. Sama tak macam di Lailatul Asma dan kitab apa tadi, Al-Biqai, dia kurang sama. Okey, kalau tuan-tuan faham ni, itulah tujuan belajar suratul Mulk. Selesailah suratul Mulk. Okey, jalan tuan-tuan, boleh faham kan? Okey, sekarang ni mungkin orang duk bincang kerajaan sekian, betul tak? Kuasa sekian. Kita duk bincang setiap 5 tahun, kuasa siapa, kerajaan siapa, kuasa siapa, kerajaan siapa. Kita terlupa untuk mengatakan, meletakkan, membincangkan, tak kisahlah kerajaan siapa yang memerintah, mana besar pun kuasa dunia, semuanya di bawah apa? Di bawah kerajaan siapa? Di bawah kerajaan Allah. Jelas tak, faham tak? Kalau kita tengok peta dunia tu, nak tengok Malaysia ni kat mana peta dia? Tak nampak kan? Kalau tengok kuasa-kuasa besar dunia ni kita nampak. Tetapi kita terlupa yang peta dunia itu sebenarnya ia adalah di bawah takbirnya Allah Azza wa Jalla. Jelas? So ini kerajaan siapa ni? Ini kerajaan Allah Azza wa Jalla. Okey, baca suratul Mulk. Tiap-tiap malam Allah membawa kita kepada memahami kerajaan dia. Okey, selesai tuan-tuan tujuan dia? Okey, saya pergi kepada kelebihan suratul Mulk. Saya ada lagi dalam 2 minit lebih. Izinkan saya untuk menyambung kelebihan suratul Mulk. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Hari ni cuti kan? Cuti. Oh, kalau cuti kita kena lebih sikit lah. Segera apa, insyaAllah saya tak ambil lebih daripada 25 minit, insyaAllah. Baik, suratul Mulk ni dia ada beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama, ia dapat memberikan syafaat kepada pembacanya, sehingga pembacanya itu Allah memberikan keampunan kepadanya. Seolah-olah suratul Mulk ni adalah surah yang akan menjadi peguam bela kita di hari akhirat. Selalu kita sebutkan Quran syafaat, Quran syafaat, Quran syafaat. Maka di antara yang akan membela kita di hadapan Allah, supaya Allah Ta'ala ampunkanlah dosa kita, dia akan berjuang untuk kita, adalah suratul Mulk. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya ada sebuah surah di dalam Al-Quran yang surah itu 30 ayat. 30 ayat itu dia akan memberikan syafaat kepada pembacanya
sehingga diberikan keampunan kepadanya. Nabi sebut surah itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Faham tak maksud syafaat? Syafaat ni maksud dia akan menjadi perantara antara yang nak diberi syafaat itu dengan Allah. Syafaat yang kita sebut syafaat dia dua. Sama ada dia menolong kita mendapat kebaikan atau menjauhkan kita daripada mendapat keburukan. So ianya ada pada suratul Mulk antaranya. Okay. Kalau hadis ni sebelum tu dalam nota tu tuan jangan bimbang, saya dah letakkan status hadis dan sumber hadis. Hadis ni statusnya adalah hasan li ghairihi. Boleh bacalah riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam takhrij Abu Daud. Okey, selesai hadis yang pertama. Kalau kita baca hadis yang pertama ni, tidak dispesifikkan bila nak baca. Boleh baca bila-bila. Siang boleh, malam boleh, pagi boleh, petang boleh. Dia dapat kelebihan, dapat syafaat. Yang kedua, kelebihan yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata sesiapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin, setiap malam, dia kata Allah akan melindungi dirinya daripada azab kubur. Okay. Abdullah bin Mas'ud ni, ini di antara sahabat yang pakar dalam bidang Al-Quran. Walaupun nampak ni macam Abdullah bin Mas'ud yang kata ni, bukan Nabi kata, tetapi para ulama hadis mengatakan para sahabat Nabi ni, kalau dia kata bab-bab perkara gaib macam ni, mereka takkan kata mengikut pendapat mereka. So kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni boleh naik kepada taraf marfu', dia seperti taraf hadis. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau dibaca setiap malam, Allah lindung ia daripada azab kubur. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud kata, pada zaman Nabi SAW dinamakan Al-Mulk ini sebagai suratul mani'ah, iaitu surah pelindung dan penghalang dari azab kubur. Hadis ni hasan, riwayat An-Nasa'i, ada berujukan di situ. Kita pergi kepada hadis yang ketiga, last sekali sebelum saya tutup pengisian siri yang pertama untuk suratul Mulk. Baik, tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata macam ni. Dia sama macam kelebihan nombor 2 tadi, cuma diperincikan lagi. Dia kata nanti dalam kubur, kalau azab tu dia datang pada kaki tu dia akan kata, tidak ada jalan bagi kamu terhadapku. Dia dulu ni membaca suratul Mulk. Azab tu datang pula di arah perut dia, di badan dadanya, maka dada dan perut itu akan pertahankan orang tu. Dia kata tidak ada jalan bagi kamu terhadapku. Dia dulu dia adalah yang paling banyak ingat kepada aku terhadap suratul Mulk. Dan apabila azab tu datang kepada bahagian kepalanya, maka kepalanya mengatakan kepada azab itu, tiada jalan bagimu terhadapku. Dia dulu membaca suratul Mulk. Oleh kerana itu, kata Abdullah bin Mas'ud, ia merupakan penghalang daripada azab kubur. Okay, hadis ni statusnya hasan, riwayat Al-Hakim. Okay, cukuplah dengan 3 hadis ini dapat memberikan kepada kita panduan mengapa kita perlu membaca suratul Mulk dan mengapa kita perlu faham suratul Mulk. Okay, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah esok kita sambung sikit lagi latar belakang dia dan macam mana kita nak belajar suratul Mulk
Kalau ada kesempatan, kita masuk terus kepada ayat yang pertama, insya-Allah. Baik, jam menunjukkan 25 minit 10 saat. Dah lebih dah cukup 20 minit. Saya rasa tak perlulah saya panjangkan lagi, kerana mungkin tuan-tuan ada urusan nak tadarus dan sebagainya. Maka cukuplah dengan kadar ini. InsyaAllah besok kita sambung lagi dengan perbincangan beberapa lagi latar belakang suratul Mulk sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan kita memohon keampunan daripada Allah. Kita baca tasbih kafarah. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah memberikan kita hidayah atau taufiq, kita dapat mengikuti pembelajaran tadabbur suratul Mulk ini secara baik dan konsisten. Semoga Al-Quran Al-Mulk ini menjadi syafaat kepada kita di alam kubur dan juga di alam akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.